Wahai Muhammad, ajak ahlul kitab, sama ada ahlul kitab daripada Nasara, daripada Yahudi, ajak gapo dia? Benda yang sepakat di antara Islam dengan mereka ni, yakni mereka tu siapa? Ahlul kitab yang beriman dengan asal kitab. Gapo dia hak ada asal dalam kitab? Yang pertama, Allah na'budu illallah, jangan kamu sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bihi syai'a, jangan duk sekutu pula Allah Subhanahu wa taala dengan benda lain. Jangan menyengutukan Allah. Nah, tak boleh kita nak kata Allah ni ada anak. Tak boleh kita nak kata Tuhan ni ada tiga. Aqidatut taslis, tiga. Tak boleh. Jadi hak ni adik kakak, bila hang sebut kata agama Kristian ia berpegang dengan ajaran Injil, saya kata jangan pula kita berpegang dengan kitab yang telah diubah. Peganglah dengan hak asal, yakni dalam agama yang asal, semua agama samawi ini melarang dan mencegah manusia daripada mabuk. Lagu mana? Arak ni memabukkan. Bila saya defend, saya memberi satu sokongan padu bila kita nak ubah akta jalan raya, kita nak jatuhkan hukuman ya semaksimum mungkin kepada orang yang mabuk. Orang mabuk, adik kakak sekalian, bawa kereta mabuk, nya tepuh orang puas, ada tepuh motornya heret berapa meter, heret tak khabar moga mabuk. Motor depan kereta dia heret raw, mati kerah kawan ni. Dah di rumah dia ada siapa? Ada isteri dia, ada anak-anak dia. Mati tu laki kat adik kakak payah. Payah. Sebab tu amal marah kepada orang yang sebut kita kena jaga hak asasi manusia, kena jaga juga sensitiviti orang yang minum arak gini-gini. Orang tak kecil. Belah mana kita nak jaga ni? Orang daripada ada suami jadi janda. Orang daripada ada isteri jadi duda. Anak daripada ada pok tiba-tiba jadi anak yatim. Kita tak si bela kok ni, nak bela penjenayah ni. Kok ni betul. Jadi hamba kata sangat duka cita lah kalau kita kata arak ni boleh minum, tapi syarat tak mabuk. Adik kakak, dia minum arak, minum sikit dia mabuk sikit. Sebab itulah Islam dan konsep dalam agama samawi ni dia sebut kepada kita maka nakathiruhu haram faqaliluhu haram. Mana-mana ya bila kita buat banyak dia haram, buat sikit pun haram. Adik kakak, kalau minum arak sikit ni boleh, maka curi sikit pun boleh, berzina sikit boleh. Dah. Apa tak boleh? Minum arak boleh. Jadi sebab itulah hamba sebut, hamba mengatakan agama Kristian pun asal agama dia ni tak boleh benda mabuk. Sebab agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang satu. Cuma bila mari kumpulan modernis, dia cuba orang panggil itulah, hamba pun tak si konsep banyak. Cuma hamba kecil ni dalam ruang lingkup agama Islam. Sebab apa? Nabi Isa alaihissalam, Nabi kita belaka. Allah buat turun kitab ke dia, kita beriman lah. Orang lain tak beriman dengan Quran, adik kakak sekalian. Yahudi tak beriman. Dia tolak, dia tak percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni alhamdulillah kita percaya kepada nabi-nabi mereka. Sebab nabi mereka ni datang daripada Allah dan Allah minta supaya kita beriman. Jadi hamba tidak ganggu agama lain. Dia sebenarnya agama lain dia tak percaya kepada hak hamba sebut, terpulai bagi dia lah. Dia pun kenyataan dia banyak. Dia tak percaya kepada Rasulullah, dia tak percaya kepada Quran. Kita tak aje marah pun. Cuma adik kakak kadang-kadang hamba pun mari cuk hati juga.
Orang bukan Islam ni kadang-kadangnya hina Nabi. Nama Tuhan dia bubuh di tapak selipar. Allah Muhammad duk tapak selipar. La ilaha illallah duk tapak selipar. Kita orang Islam ni bertenang aja. Bertenang. Hak masuk kebun, hak nego. Hari tengah ngajar kita mari. Orang bukan Islam ni kita cuik sikit je gogang macam-macam tu. Amok saja, amok duduk dia, amok duduk perhati, buka belok, buka begitu semua sekali Twitter, buka tengok. Kata orang Islam kita untuk sensitif. Ada hak belanya. Hak bela amok sebut gini waktu tubik bagaimana Ahmad Didak apa semua sekali buat tubik ni. Tapi hak rajin tengah kuliah ni bertenang duduk, taknya jawab, taknya sokong. Lagu mana? Kalau semua hak ada ni pakat bedil kan tu. Gagah dah kita. Semua hak sini pada orang besuk ya. Ya, tapi bertenang. Kau lagu mana? Kau nak kena marah dulu. Orang buka Islam dengan repot polis dengan begitu. Walhau capai dalam parlimen ni. Orang tak boleh nak buat apa dalam parlimen. Parlimen dia berhak. Dia nak panggil amo untuk bela dalam dia punya hak asasi kebebasan ahli parlimen. Amo bersedia bila-bila masa, tak ada masalah. Sebab amo tak kacau agama lain. Amo sebut kategori agama Islam. Baik. Tak apalah adik kakak. Amo tak simpan je waktu. InsyaAllah amo cuba susah dan amo viral kemarin. Amo ucap terima kasih kepada orang yang bela. Ada Firdaus Wong, sahabat saya Dr. Asri Zainal Abidin Mazhar, dan rakan-rakan yang lain. Sebahagian daripada orang Kristian pun ada sokong amo. Orang Kristian sokong. Hok pegang dengan kita asal dia sokong. Orang Buddha gapo sokong. Tak apalah, amo viral. Dan amo ucap terima kasih kepada Tasri Pairing Ketinggan, Joseph Pairing Ketinggan bekas Ketua Menteri Sabah. Dia nak dialog harmoni dengan saya. Bila saya tahu boleh dialog harmoni, dia sambung. Alhamdulillah. Hak ni hak kita nak. Dan abu akan dialog dengan dia, abu akan cari jalan supaya orang ramai ni dia boleh mikir dan dia boleh baca. Sebab itulah hamba panah lain tu. Kalau lain tak panah, orang tak baca. Biar orang Kristian dia baca buku-buku Kristian, dia tulis berbagai-bagai ni lagu mana sebenarnya ni. Kitab Injil ni betul-betul asli ke, ada yang diubah apa semua sekali. Sebab dalam agama kita sebut yuharrifunal kalima amma wadai. Kitab Taurat, kitab Injil ni telah dipindah oleh orang yang tidak bertanggungjawab daripada tempat dia yang asal. Kalau dialog adik kakak, amba tanya 2-3 patah ya. Betul ke Isa ni anak Tuhan? Amba tanya. Dia kata betul. Katakanlah dia kata betul. Kalau ada hak kata tak betul, dah hak kata betul tu lagu mana? Diselok ada situ. Lepas tu katakanlah semua dia kata betul Isa ni anak Tuhan. Ada ke tak ajaran hak Nabi Isa sendiri waktu ambil sebelum daripada dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit ni, dalam peristiwa salib tu, ada ke tak Nabi Isa kata, wahai sekalian hamba-hamba Allah, ketahuilah oleh kamu bahawa aku ni anak Allah. Ada ke tak? Kalau tak ada, tiba-tiba demo kata ada, demo beki dah tu. Banyak lagi lah benda-benda lain. Dan amo yakin tidak berlaku sebarang dialog di antara Islam dengan Kristian dalam dunia ni yang akhirnya orang Islam ni kalah. Ada. InsyaAllah hamba bersedia
Bila-bila masa dengan siapa sekalipun, tapi hak paling ramanya tak si belaka dia mai riput boleh gitu ya, tak si. Tapi Tan Sri Pairin dia mari, dia buat dialog secara harmoni lah kalau dia sanggup sungguh, insya-Allah secara terbuka, dialog, cari titik persamaan. Kalau kita cari titik persamaan, kita akan benar tadi. Kita akan benar. Di segi psikologinya dia banyak benda, dan benda ini dia berpihak kepada kita umat Islam. Kita nak cari kebenaran, bukan nak pertahankan ni. Kita bukan nak pertahan secara membabi buta. Sebab itu amba sebut sama agama Islam ni, kalau ada orang boleh mari cari dalam agama Islam ni, ada benda yang tak betul dalam agama Islam, wak risau sudah, jangan dua so je mari. Amba pun tak sih. Tapi setakat ni daripada zaman Nabi pah kali ni orang tak boleh nak mari gapo dia hak tak kena dalam Islam. Ayat Quran ke ada tak betul, nahwu ke tak betul, gapo ke ayat Quran ni ada cacat tak sesuai begitu gini. Awak mari. Quran ni ada orang pesong ke gini-gini. Dah, amba kalau ada bukti mari. Amba pun tak sih. Dah. Kita beriman wak gapo kepada Quran kalau Quran ni telah dipesong, telah gapo. Tapi orang bukti tak ada, adik kakak sekalian, tak ada siapa atas muka dunia ni boleh mari. Pasal apa? Agama Islam ni agama yang sempurna, yang lengkap, yang diturun oleh Allah, yang Allah bagi jaminan. Allah bagi jaminan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami ya buat turun az-zikr, yakni Al-Quranul Karim. Dia aku sendiri, kata Allah, kami sendiri ya jaga Quran. Adik kakak, kalau kita baca Quran kita tu iman ke? Salah baris. Kalau negara Arab salah baris kita baca, satu masjid tegur gagal tak tahu kok mana. Pasal apa? Kelebihan Quran. Tak ada siapa boleh beki, tak ada siapa boleh ubah. Itu Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran tersebut bahawa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum daripada ni yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Jadi ambo kecek ni atas lain agama Islam. Dia ambo nak bela sebab tu ambo kata semua agama yang diturunkan, semua agama ni mengharamkan hara, tak membenarkan hara. Itu asal. Jadi bila dia celah dia kata sebenarnya gitu gini, tu amba tanya, amba kata saudara yang berhormat ni berpegang kepada kitab yang telah diubah. Marah lagi. Mari dialog kita. Baru tahu dak nak rabu kami. Mari dak mau pun berasa nak lama dah. Jadi amba panah lain ni adik kakak, amba nak suruh orang Islam sendiri, orang Kristian sendiri, orang Buddha, orang Hindu apa semua sekali, biar dia baca buku-buku fakta. Hak amba sebut ni betul ataupun tak betul. Carilah. Bukalah dalam buku-buku. Baca. Tu je hak amba naknya. Lepas tu baca, dia mau buat keputusan lah. InsyaAllah kalau dia baca dia apa, secara jujurnya amba sebut, apa yang amba sebut itu adalah fakta. Bukan amba tuduh amba gapo. Baik. Amba tahu sifatnya mana lah hak tu. Adik kakak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala-nya dia pilih Hijri, tahun hijrah. Dia tak ambil Isra' Mi'raj, dia tidak ambil pembukaan Mekah, dia tidak ambil pembukaan Madinah Al-Munawwarah, dia tidak ambil peristiwa-peristiwa perdamaian Rasulullah buat. Dia tak ambil hal lain, banyak-banyak perkara ni dia ambil Hijri. Pasal apa? Adik kakak, besar hikmah dia. Besar hikmah. Hijri maknanya perpindahan daripada dua zaman. Zaman Islam tak ada kuasa pemerintahan kepada Islam yang mempunyai kuasa pemerintahan, dan Islam ni dia boleh meretah negara dengan hijrah, bukan dengan perang, bukan dengan balah dengan orang ada. Dia dengan hijrah. Tinggal Mekah Al-Mukarramah, pergi ke Madinatul Munawwarah.
Allah Subhanahu wa taala sesuatu dan Allah nak royak kepada kita manusia semua ni, kadang-kadang jalan perjuangan Islam ni ya kita boleh guna akal, kita kena raca, kita kena gapo, tapi di sana mung kena ingat wahai manusia, ada benda ya otak memikir tak sapa. Ada benda yang memikir tak sapa. Sebab itu dalam Islam, dalam banyak-banyak perkara, selain daripada kita guna akal, Allah kata akal boleh guna, dia kena guna. Tapi jangan bercanggah dengan nas Al-Quranul Karim dan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada nas daripada dua sumber ni, ya kadang-kadang otak kita mari berasa jolok kau. Jangan mai jolok kau. Pasal apa? Adik kakak, Allah tunjuk kepada Nabi dan kepada kita semua. Zaman manusia ni mengatakan bahawa Muhammad ni kafir dah. Rom, Parsi, hak kuasa besar dunia. Dia orang pegang, kecek dia ni orang pegang zaman tu. Rom kata Muhammad ni habis lah, tak cara pun tak apa dah. Parsi pun kata gitu juga. Kerajaan Parsi, Muhammad ni kafir dah duk Mekah, tak ada. KO dah dia Mekah. Tak boleh pergi. Dia penduduk Mekah sendiri pun bila dia tengok Nabi ni terkapit. Siapa terpaksa menyembunyikan diri begitu begini di Mekah. Kita tahu kan Nabi kita naik duduk atas bukit Sya'bu Amir, orang pakat kepung pula bawah gini. Nak gerak lagu mana Rasulullah? Sedangkan Islam ni kena sapa pak orang. Kita kena pergi cari orang cerita kepada manusia Islam ni begini. Nak pergi jumpa tu tak boleh dah. Orang pakat kata habis dah, Muhammad ni habis. Akal manusia pun gitu. Hatta sahabat-sahabat Nabi pun. Sahabat Nabi, satu masa Nabi kita duduk nyana di Kaabah, nyana makan tak lalu Nabi. Orang panggil makan tak lalu, tidur tak nera, minyak tak licin. Satu riwayat kata serenyeh Nabi, rambut-rambut pun serenyeh. Adik kakak, supaya kita kalau serabut ada berserenyeh, bojeng ni serenyeh. Kita boleh kenal lah orang. Kita tengok kalau muslimat tu pakai tudung ni dia pulah pun tak kena rayuk. Tu cek tu ada tu. Ada gapo. Sebelah lek ni pula kalau kita tengok bojeng pulah tak tahu kok mana tu ada tu. Acu kita senang pitih banyak. Adik kakak, Allah, baju lendik lalu. Sebab tu sebelah ni kan kena perhati molek pagi-pagi. Kalau duduk di cermin tu begitu, bojeng tu serang tilik lah ni, beringat molek. Tobik ni tetu pergi ke darah bojeng. Sebelah lek ni dia tak boleh pergi dah waktu. Kalau dia minyak molek tu, turut punggung lah, jaga sekali. Orang puan mau tak mari tak hari ni. Dia tak boleh lari dah adik kata. Nabi ni pula bojeng duk nyala. Mari sahabat sendiri, sahabat Nabi mari. Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansuru lana. Wahai Rasulullah, bapa gak Rasulullah ni tidak doa biar Islam ni benar dengan doa. Kapik lah ni, kapik tak boleh nak pergi lah ni. Wahai Rasulullah, doalah. Wahai Allah, minta Allah ni beri kemenangan lah. Wahai Allah, jahat ni Abu Jahal, Abu Sufyan apa semua sekali ni jahat. Wahai Rasulullah, aku tak ada kudrat, aku suruh ke matilah jahat doa ni. Mapuh lah maknanya. Dah. Adik kakak, Nabi kita tak buat lagu tu. Nabi kita ni orang panggil dia tak royak kepada Allah. Maknanya mulut dia ni dia tidak serupa dengan Allah. Dia kira Allah tahu gapo dia buat. Dia minta kepada Allah, dia minta umum.
Wahai Allah, berilah kemenangan kepada perjuangan Islam. Berilah kudrat kepada aku untuk aku berusaha sedaya upaya memperjuangkan Islam ni. Dan kemudian selepas daripada tu, kamu benar wahai Rabb, kamu bagilah ya Allah kemenangan kepada perjuangan ini. Nabi kita, dia tidak selupa mulut. Nah, kita selupa adik-akak sekalian, tak ada apa-apa lagi. Nak. Tak ada apa-apa. Baru jual setahun. Dulu tak jual-jual, baru jual setahun tu selalu dah, ya Allah, guano kat lama sangat ni. Lama punya selalu kita dah. Nabi tak apalah moga kita. Nabi ni tidak lagu tu. Amba nak sebut adik kakak, sahabat sendiri pun dia kata, wahai Rasulullah, bapa tidak doa, bapa tidak gotu, bapa tidak minta tolong dengan Allah supaya Allah bagi kemenangan kepada perjuangan kita ni dengan senang, dengan mudah. Sebab doa daripada Nabi mustajab, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dia tak ada hijab di antara Nabi dengan Allah. Nabi kita akak tangan ke dah berdoa supaya tari berhenti, Allah berhenti tari. Gak kalau tari boleh berhenti adik kakak, bo Quraisy di Mekah tengok mudah peh. Tapi Nabi ni dia Nabi, dia dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita dia tak minta lagu tu. Sebab apa adik kakak? Kalau Nabi minta lagu tu lah, kita nak jadi gapo tak tahu. Merasa isu yang paling besar dia akan berlaku dalam kalangan kita ni. Siapa nak doa mula-mula sekali? Siapa nak doa? Katakanlah hamba doa, wahai Allah, minta Allah membagi kemenangan tahun ni juga. Hamba kata tak. Tiba-tiba tak benar. Orang apa kata lalu ustaz ni tak pakar, doa dia tak mustajab. Tak serupa doa Nabi. Sudah. Lihat ni. Akhir sekali tak ada siapa berani nak doa. Pasal apa? Nabi ni dia dipimpin oleh wahyu Allah. Nabi jawab guana bila sahabat mari royak lagu tu, wahai Allah, wahai Nabi, doa. Rasulullah jawab, ya ashabi, qad kana man qablakum minhum nushiru bil manashir wa hummilu 'alal khashab wa yumshitu bi amshatil hadid ma taraka duna lahmihi wa idhamihi walakinnakum qaumun tasta'jilun. Wahai sahabat-sahabatku, tengok Rasulullah dengan lembut dia, dengan tertik terening dia. Dia tidak kata, "Hei, mu ni apa kau ikut dah? Nak ajar aku ke?" Dah, adik kakak. Dah. Tengok Nabi kita dia tertik terening. Dan kita pun adik kakak dalam banyak keadaan kita kena tertik terening. Tertik terening Nabi. Dia kata guana, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, mu kena ingat juga kaum sebelum daripada kamu. Di antara mereka ada yang dibelah kepala dengan gaji. Belah kepala dengan gaji. Terbelah dua, mati syahid Nabi. Ada di antara mereka yang disola dengan kayu supaya nak panggilkan. Nya cocok kok punggung, tubik kok kepala. Siapa dia? Nabi. Mati syahid. Ada di antara Nabi, kata Rasulullah, yang disikap dengan sikap daripada besi. Dia buat sisir dengan besi. Dia ikat Nabi. Bukan orang biasa. Dia ikat di tiap. Dia sisir. Kerau. Dia sisir. Mu ni nak beriman kepada Allah lagi ke dah? Nabi kata, amantu billah. Berau. Dia tanya apa? Nak lagi ke dah? Berau. Adik kakak, mati Nabi. Mati syahid. Lepas daripada mati tu, nak cerita jahat dah jahat, dia sisir lagi. Tidak tinggal kecuali urat dengan tulai. Urat je. Urat tu kita sisir dia, lagu urat tu daging lurus toko duk bau habis licin. Nabi kita sebut, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Mo nega gopoh nak cepat sokmo. Setara tu hak Nabi buat. Adik kakak,
Pagi-pagi Jumaat lagu ni comel kita kalau kita nengung. Yang pertama, kalau Nabi dahulu kala, Nabi hok bukan Rasul, dia berjuang Islam ni, berjuang untuk tegak agama Allah Subhanahu wa taala, sampai tahap dia rela mati. Rela mati. Adik kakak, acu kita nengung, kita ni duk mana? Rela mati. Kita kadang-kadang dengan kuliah pun lagi. Kita pakat terima lah hak mu sebut ni adik kakak. Abah sendiri pun kadang-kadang bila punya kuliah agak Allah Tuhan punya tahu malah. Malam apa tengah malam berapa gitu gini. Cikgu Samri tanya ada kosong ke dok, tengok tu. Ada kosong tapi dalam kepala ni syaitan pun buat mari rehat ustaz, rehat. Dah. Malam lagi patul lepas pada ni pula nak hungar lah kota baru nak mana begitu begini. Ada sokmo. Pagi ni kalau rehat, ajak anak-anak ke pergi mana-mana sebelum daripada sembahyang Jumaat tu dia liner sikit. Tapi dia mari adik ketuk barai lagu tu. Pas cara mana kita nak buat? Bismillahirrahmanirrahim, Allah rayak ke jaga Samri boleh. Dihalah lah syaitan situnya. Syaitan dia mari sokmo. Ada program ngajar, syaitan mari rayak semua Allah, dia kata. Dengar gapo ke? Ustaz ni lole gitu je. Nah. Dia mari semua. Kadang-kadang kita kata Allah berasa malah minggu ni, minggu depan enggak ada lagi. Dia mari. Jawab pe lagu tu kita kena faham hak ni buah syaitan. Buah syaitan. Ustaz ni ngajar. Lepas tu kutik di rumah pula. Allah. Nanak minggu kutik di rumah. Zaman mereka kutik di rumah juga. Allah mereka buat gapo? Mereka kutik di rumah juga. Siapa dia hak kata lagu tu? Syaitan. Melekat dia kata guna. Derma ni bekalai kita lepas daripada mati. Waktu benar kita derma bekalai lepas mati. Waktu kalah kita derma bekalai kita lepas daripada mati. Hak tu harta kita, hak kita masuk bank, hak boleh guna di hari akhirat. Kalau masuk bank apa semua sekali dekat dunia je. Dunia. Tapi bila kita masuk bank apa? Untuk perjuangan Islam, untuk rumah anak yatim, untuk sekolah agama, untuk gotu-gotu ni. Hak ni kita sifat pitih kita, siapa dia boleh makan? Kita lah. Tenaga hak Allah beri kepada kita ni, tenaga. Kita boleh sumbanglah kepada dunia ni. Kita ajak sayang kita pergi situ, kita tolong orang berapa semua sekali gini. Lepas tu belah mana tenaga kita? Kita nak guna untuk hari akhirat. Adik kakak kita tolong orang kerana Allah. Siapa lepas daripada mati, pas ke dalam kubur, pas bila? Kita gagah, kita paksa kita. Mari dengan kuliah. Tenaga kita ni kita boleh guna sampai ke dalam kubur. Sebab itulah Nabi dulu dia buat kerja agama ni rela mati. Dan ternyata dia mati syahid sungguh. Mati syahid sungguh. Imam Ibn Katsir dia sebut Bani Israel ni dia bunuh Nabi-Nabi dia ni. Satu riwayat kata 17 orang seminggu. Nabi ramai dia bunuh. Dia tak ada seorang abuk pun Nabi berganjak. Kita baca dalam sejarah orang yang berganjak tak ada. Dia dengan Allah. Baik, Nabi SAW dia jawab gitu. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi mu negak Allah nak cepat sokmo. Nabi kita jawab dengan tertik terening. Tertik terening. Bila Nabi jawab gitu adik kakak sekalian, Nabi berbanding dengan sahabat, siapa hok kuat buat kerja? Nabi. Jadi sepatutnya Nabi sebut benar ni. Sebab dia orang yang paling kuat, orang yang paling terdedah dengan bahaya orang begitu begini. Tapi Nabi sebut kata mu ni gopuh.
Gapo? Nabi sebut dengan bahasa yang sangat lembut, menyebabkan sahabat-sahabat Nabi terus dia istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berasa dia berdosa, menyebabkan dia ni meneruskan perjuangan Islam, perjuangan untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Adik kakak sekalian, amba ambil sikit kesempatan ni untuk amba lacak kutip derma kepada petugas-petugas minta bergerak. Kita derma adik kakak, biar kita terjemuh sikit hak tadi, hak amba sebut tadi. Kalau orang lain dia buat kerja agama ni, dia sanggup mati, biarlah kita gambarkan sikit. Maknanya kita kok mana pun kita bagi sumbangan. Orang ada banyak dia buh banyak, orang ada sikit dia buh sikit. Adik kakak kita tak ada piti sikit abu. Adik amba nak sebut bubuh 10 sen. Tak apa. Jangan kita ajar kita ni tak bui. Jangan jangan jadi gitu. Adik kakak kita ada sikit, kita tahu dah. Allah, moga Tuhan kita beri kepada kita banyak. Kita ada piti ni je ada seria. Esok anak nak sekolah, nak go tu ni ada seria adik kakak. Bubuh 10 sen. InsyaAllah Allah murah rezeki kita, Allah jaga kita, Allah sayang kepada kita. Bila Allah sayang, insyaAllah hidup kita ni dia bahagia, dia segala-galanya kita akan dapat. Sebab kerja ni adik kakak, kerja kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bila kita tolong Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong kita. Baik. Adik kakak sekalian, lama dua hak amba nak sebut hijrah. Bapa Allah buat hijrah Nabi ni, bila Nabi kita ni orang panggil habis ikhtiar. Sebab Allah nak royak kepada kita, kita dengan perjuangan Islam ni biar kita habis ikhtiar dulu, baru kita boleh tukar strategi kita lagu mana. Tukar strategi ni pula adik kakak sekalian, tukar strategi Rasulullah. Mula-mula berdakwah di Mekah. Kalau kira dakwah di Mekah ni sesuai lah. Pasal apa? Mekah ni kapung Nabi, kapung dia sendiri. Anak beranak dia ramai, keluarga dia ramai, tapak Nabi kita beranak pun situ. Tapi orang tolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, orang tolak di Mekah Al-Mukarramah, kecuali beberapa individu yang tidak ramai sahaja yang menerima kehadiran Islam yang Nabi kita bawa. Majoriti orang dia tak sih. Kita nak mikir tak siapa barang ni. Tapi Allah dia tahu dah. Allah ni dia tahu pas bila-bila depan. Kita esok kita tak tahu dah adik kakak sekalian. Ni balik sikit lagi, wal iyazubillah, kita tak tahu. Selamat kalau kita sampai rumah. Kita tak tahu adik kakak. Na'udzubillah min zalik. Kita minta amal doa semua kita ni selamat belaka. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu. Minggu lepas baru ni amal buat program ERC. Puak-puak motor besar mari daripada Kuala Lumpur semua sekali berlarak bawa amal pergi bagi bendera di Bukit Iyo. Ya. Seronoklah kita. Tiba-tiba salah seorang daripada bikers kita ni accident. Kita tak tahu. Nak cerita tak tahu, terkejut tegak amal. Lepas tu pula hak accident pula orang yang rapat dengan amal. Allah. Aku enggak kita tengok dia apa. Nasib baiklah, alhamdulillah. Cedera tu tidak parah, tapi motor hancur. Buat kau selamat. Kalau nak kira, kalau tengok motor berkali semua orang kata mati. Khetok kewok habis. Tapi alhamdulillah, selamat, dia selamat. Alhamdulillah. Tapi amba nak cerita bahawa ilmu kita ni adik kakak, pengetahuan kita ni kita tak tahu walaupun seminit akan datang. Kita tak tahu. Allah dia tahu pas bila-bila. Siapa aku akhirat esok, siapa syurga dengan aku bila-bila, duduk dalam ilmu Allah. Manusia Allah tak beri. Sebab tu dalam banyak keadaan bila kita mikir, kita kena sandar pada Allah. Sebab apa? Allah tahu adik kakak 5 tahun akan datang lagu mana. Parti kita, jemaah kita lagu mana. Allah tahu. Semua kita lah dah. Dulu 4-5 tahun dulu, siapa jangka kita ni boleh hidup Putrajaya? Tak ada seorang habuk. Saya pun tak kata.
Alhamdulillah hari ni kita duduk Putrajaya. Sebab apa? Kita ambil ibrah daripada hijrah Nabi. Hijrah Nabi, waktu Nabi kita hijrah, pengaruh dia tidak besar. Tapi bila dia bina negara, waktu bina negara, orang tengok Islam ni hebat, menyebabkan orang masuk Islam. Hari ni adik kakak, bila kita meretah negara, kita duduk Putrajaya, Ambo sendiri diberi amanah untuk jadi pengerusi LPP. LPP ni ada seluruh negara. Adik kakak tolong ambil kesempatan waktu Ambo jadi LPP ni, daftar jadi ahli, lepas tu minta peruntukan grant bagi orang yang nak bertani. Bertani ni adik kakak, loan ni dia tidak cemar dah, tidak cemar, tidak payah, tidak orang panggil second class dalam masyarakat dah. Orang tanah lada adik kakak di Kuala Langat jadi jutawan. Lapekai. Jiru ni telefon. Pecek telefon pun. Wah itu jiru. Dia duduk dalam ofis, ada ekor pakai kereta dengan Audi, dengan Mercedes, dengan berapa jutawan dia. Income dia paling sikit 50,000 sebulan. Paling sikit. Sebab bila Ambo naik ni adik kakak, Ambo cuba ejah untuk kebaikan masyarakat kita, rakyat kita, khususnya Bumi Putera kita ni, orang Melayu. Amal tok harga lada ni kita beli RM1.5. Maknanya paling murah RM1.5. Kalau tak laku nak jual sendiri, buat lari ke LPP, kita ambil. Tapi kena royak awal lah, jangan tak laku hari ni telefon ada buruk dulu lah. Maknanya kita tahu dia punya trend dia, berapa orang jual. Kalau nampak harga tu nak turun, tolak kepada LPP. Sebab kita ni berekat dengan syarikat macam-macam. Zaman Ambo pergi baru setahun, tak sampai setahun, baru berapa bulan, start daripada bulan Mei baru ni, baru 4 bulan. Ambo buat macam-macam program supaya petani kita ni terbela. Dan Ambo tambah peruntukan hak ada apa semua sekali ni. Jadi ambil kesempatan lah. Kalau tak jadi kerajaan, tak boleh lagu ni. Kelantan, negeri Kelantan, Ambo ni petani Kelantan Pasir Putih. Kita menghadapi masalah air lebih daripada 30 tahun. Buka paip kat tubik kat Nescafe. Dia waktu tu kadang-kadang orang ngelak. Bila orang beki paip besar, dia buka kat air, dia kata memang keruk kalau dia kosek paip besar ke. Lepas tu dia kata inilah dia air Kelantan tu, ngelak tu. Tak usah buat gitu deh. Tak kena. Dia tak boleh lari dah bila kita beki gitu. Dan paip air negeri Kelantan ni adik kakak, umur dia lebih daripada 20 tahun. Lepas tu dulu besi dia ni tidak sebagaimana batai paip hari ni. Dia mutu, dia kurang. Kerajaan negeri nak tukar, tak ada PT. Pasal apa? Dulu royalty tak bayar, peruntukan tu ni tak bayar. Adik kakak, bila kita jadi kerajaan, Ambo bicara secara peribadi dengan Menteri Air dan Alam Sekitar. Kebetulan sepupu, mudah. Ambo kata sungguh, Ambo kata, Abahil, Ustaz Tuan Ibrahim, Ambo bahasa dengan dia Abahil. Kata negeri Kelantan ni kena ejah molek supaya air Kelantan ni susah. Yang pertama air untuk minum, yang keduanya air untuk pertanian. Kata kena susah. Kata kena buat satu tindakan berani sikit. Biar berani sikit kata. Abang sebut sungguh dia. Abang kata kena berani sikit. Nega apa yang abang kata? Nak bini dua pun nakut, nak air pun nakut juga abang. Dia garu kepala perih. Dia garu kepala. Alhamdulillah, selepas daripada tu kita pun bicara dalam antara parti dengan parti. Dan kerajaan persekutuan dia luluskan kepada negeri Kelantan untuk selesaikan masalah dua jenis air pertanian dengan air minum ini. Kerajaan pusat lulus untuk air minum 3 bilion, 3,000 juta.
3 bilion. Dan insya-Allah dalam masa antara 3 tahun ni air Kelantan ni selesai. Dan air untuk pertanian ni ada 4 bilion. Tak termasuk empangan. Empangan dia Kelantan ni payah pasal bukit payah. Dia bukit ada nu sepadan gerik sebelah nu. Jadi kok kawasan ni tak ada menyebabkan petani bacok pasir putih ni masalah semua. Nah, tapi insya-Allah dengan peruntukan ni boleh selesai. Baik. Kalau kita tak jadi kerajaan boleh ni. Tak boleh. Sebab tu Islam dia mari daripada Allah. Islam buat Rasulullah ni dia pegang kerajaan waktu tu pengaruh dia tak kuat. Sama sebagaimana law ni kita duduk dalam kerajaan Perikatan Nasional, jumlah kursi kita 18 je. Tapi alhamdulillah orang hormat kepada orang rakyat walaupun kita 18 mulut kita masing. Ambo setakat ni kalau di Pasir Putih tu ambo minta siapa-siapa menteri, ambo ucap ribuan terima kasih belaka kepada para menteri buat jalan baki sorang buat ni jalan di Pasir Putih hok luluh tangan ambo saja hok tidak termasuk peruntukan ahli parlimen hok law ni 100 lebih batal jalan kok ni. Alhamdulillah orang hormat kepada kita Islam. Bukan hormat diam bodoh. Dia hormat, dia tahu bahawa kita ni buat kerja lillahi ta'ala, bukan jenis orang panggil bubuh napih kat tengah jalan tu. Alhamdulillah. Amo minta balasah dia pergi masjid. Amo minta nak beki, dia kata beki apa ya berhormat? Kita buat baru. Boroh molek. Dia kata buat baru lah, dia kata beki apa, dia kata. Alhamdulillah lah. Dia berjalan dengan baik, dengan teratur. Siapa menteri kata, dia kata Pasir Putih ni dia kata lebih pada mana-mana kawasan lain. Amo kata ni rezeki Allah bagi. Bagi untuk kemakmuran, kesejahteraan rakyat amo sebelah Pasir Putih. Nak buat nak yang hidup Pasir Putih. Adik kakak sekalian. Baik. Allah buat Nabi lagu tu. Dan kitanya bukan isu orang panggil projek buat jalan betul-betul ni. Kita ada hak belakang tu lebih besar. Kita nak supaya kerja yang kita buat ni menjadi qudwatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik untuk manusia, untuk masyarakat. Orang tengok kita buat dengan adil, dengan berapa kemarin di samping peruntukan kajian mau cari ikut lain apa semua sekali, kita kumpul 125,000 riyal amo bui kepada PIBG di sekolah di bawah kementerian. 2-3 hari lagi amo akan bui di sekolah Y ni kita tahulah dia ada sekolah rakyat apa semua sekali, amo bui banyak. Satu PIBG amo bui 5,000. Nuk suruh dia boleh buat aktiviti gini dah. Baik. Bukan isu 5,000 isu gapo dia kata. Supaya Rasulullah lah bila dia pergi Madinah, dia buat ni. Bukan isu dia buat. Isu kita nak ayat bahawa Islam yang kita bawa ni dia bukan saja orang akhirat. Sebab lama dah dia kata. Orang duduk anggap pah ni bila sebut pah, Allah cara mati akhirat syurga neraka, mati akhirat syurga neraka, mati akhirat syurga neraka. Hari ni kita nak bawa, nak ayat bahawa kita ni kita buat kemakmuran atas muka dunia dengan pembangunannya, dengan berapa ni atas muka dunia ni adik kakak, supaya bagian ni dia nature sampai kepada hari akhirat. Bila kita boleh buat benda ni? Lepas pada kita jadi kerajaan. Lepas pada kita jadi kerajaan. Sebab itulah adik kakak Rasulullahnya diambil hijrah ni dia bubuh tahun Hijri. Sebab apa? Ni dia hijrah daripada Islam tak ada kerajaan kepada Islam ada kerajaan. Bila ada kerajaan, banyak benda yang Rasulullah buat, dia menguntungkan dakwah, menguntungkan Islam, dan dia boleh royak kepada orang ramai. Ini dia kehebatan Islam. Bukan saja Islam juga. Bila kita kecek Islam dah mai ajak apa ke lepas ceramah, mai ajak ceramah dah.
Kalau kita tak ada kerajaan, memang dia jadi gitu sungguh. Hari ni alhamdulillah, dok adik kakak sekalian, kita boleh ubah banyak perkara dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Kalau adik kakak ikuti perkembangan dalam parlimen amanah raya. Sebab apa? Undang-undang jalan raya, undang-undang mabuk kita perketatkan. Adik kakak, undang-undang mabuk kita tak raya kata undang-undang Islam, tapi hak tolak. Law ni kita nak ubah bahawa orang yang dilanggar mangsa daripada pemandu mabuk. Law ni adik kakak sebelum ni orang mabuk ni dia tepuh siapa? Kawan ni mati. Lepas tu anak dia yatim. Orang puas dia janda. Lepas tu orang je tepuh ni salah. Cara mahkamah salah, dijatuhkan hukuman, kena bayar denda 5,000. Dia baru ni tak banyak, amal pun tak ingat 5 hingga 7 gitulah. 7,000 ya denda. Law ni kita naik maknanya masuk J kita akan buat minimum masuk J 5 tahun. Dan dia akan pergi sampai 20 tahun. Sebelum ni masuk J seminggu. Adik kakak sekalian. Baik. Kita tak rakyatlah bahawa benda ni hukuman takzir. Bila cara mahkamah sebelum daripada ni salah, kena bayar denda berapa? 5,000. Bayar kepada siapa 5,000? Bayar pada kerajaan. Islam lagu mana? Islam ni denda ni dia kena bayar kepada keluarga mangsa. Kita tengah fight, kita buat di segi teknikal. Kita tak ayatlah undang-undang Islam. Manusia ni adik kakak, kalau ayat undang-undang Islam ke selalu. Tolong juga. Kadang-kadang hak ni orang Islam sendiri. Menyakit gapo dia. Apalah jadi tolong. Jadi kita nak supaya kalau tidak semua denda 50,000 sebagai contoh. Kalau tidak semua pun kerajaan ambil 10, 40 ni kita bagi kepada keluarga mangsa. Itu Islam. Sebab tu adik kakak ni yang nak tegur sama sendiri. Kita kena ingat, kita kena jangan cari hal. Malaysia ni masyarakat majmuk so. Yang keduanya orang Islam sendiri pun tak faham, tak erti. Setengah tu tak erti bahasa. Tak erti bahasa setengah. Jadi kita buat orang panggil dengan cerdik lah. Kita buat dengan cerdik gapo-gapo. Benda-benda yang menyentuh dasar asas kita suruh pada pimpinan. Pimpinan buat tu adik kakak, dia Islam tu. Islam. Cuma kita tak royak bahawa ni hukum takzir mengikut Islam. Dah, kita senyap, kita buat. Adik kakak sekalian. Orang kita ni kadang-kadang belajar, sekat benar dia orang senyap berang RUU 355. Kita tak isytihar. Kita buat kita buka kuasa kepada mahkamah syariah ni, kita buka yalah dah tu. Kita nak sahur gapo kat kau nama RUU 355. Nak sahur gapo? Dia RUU 355 ni bawah dia ni banyak perkara. Jadi kita kutip kita masuk lah tu, masuk lah ni, bila banyak ni insya-Allah lepas daripada ni kita akan sebutlah. Kita ucap terima kasih kepada pihak kerajaan kerana kerajaan melaksanakan hukum-hukum ni. Dia sebenarnya hukum ni ada dalam Quran lama. Jangan duk berdiri kat sil lah ni, duk sama sendiri pun berdiri. Allah. Ni tak tahan. Jadi kita kena, orang panggil budaya politik mata sejahtera ni, kita kena faham. Kena faham. Jadi jangan kita orang panggil gapo-gapo pun kita berdiri. Dia bila kita duduk dalam kerajaan ni serupa kita duduk dalam keluarga lah. Satu keluarga. Dulu kita dia keluarga dia, kita keluarga kita tak ni. Tapi lepas daripada anak kita ni, anak dia bini kat kita ni jadi besan. Dulu kita nak kecek ayat lain. Jadi bila kita besan ni takkan nak pakai ayat por itu juga. Dia lain lah kita dengan tuk besan ni. Ada gapo-gapo kat kita pergi cuik senyak-senyak dah ni. Lagu mana kita nak buat gani ni. Pasal apa? Kita dah besan dah. Jadi orang panggil tak cerdik lah pula kita tu. Kalau kita pergi kecek serupa dulu.
Tak kena dia jadi kasar. Jadi kita pun kena ra'i banyak dan kita kena sedar, insya-Allah adik kakak. Ambo sebagai ketua Dewan Ulama, kena kok mana sekalipun agenda kita laksanakan Islam dalam kerajaan ni menjadi agenda utama Dewan Ulama PAH dan juga Majlis Syura Ulama. Agenda utama. Cuma gitulah, ada tempat kita silent tapi kerja buat. Kita buat ni. Adik kakak acik cuba perhati, enakman apa RUU dia telah diubah dalam parlimen sebelum daripada ni. RUU jalan raya, RUU kelab malam, RUU hak kepada pengguna arak. Orang bukan Islam dia nak minum arak pecah perut lagi je. Tapi ada tempat yang kita tak benar. Kan baru nak gagal kita tutup permis arak. Sebab apa? Permis arak tu orang Melayu. Tidak semua kita tutup. Jangan pula kita kata aku ana Melayu katuk, Cina tak katuk. La ilah, memang Cina ikut dia nak neganya. Jadi kita buat. Dan itu adalah langkah kita yang strategi untuk kita pastikan satu demi satu agenda yang ada dalam Islam ini diikuti oleh masyarakat dalam negara kita, insya-Allah. Adik kakak sekalian, para hadirin hadirat sekalian, ambo nak tidak nak panjang lagi, cukup sekadar itulah untuk kuliah pada pagi ini. Ambo minta maaf banyak kalau ada kasar bahasa. Mudah-mudahan kita akan berjumpa di lain masa, lain ketika, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan ambo sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.